Dia makan fishball tu lah yang saya cakap. Tiba-tiba dia lari. Dia makan di sebelah saya. Tapi family dia tiba angkat dia goncang-goncang. Saya cakap, ish kenapa? Rupanya mak dia cakap tercekik. Saya masa tu tak tahu lagi. Saya just tengok je lah apa saya perlu buat lah. Saya memang masa tu belum kerja APM. Saya tengok, ish alamak kesiannya. Terus bapak dia, ayah dia bawa lari. Terus masuk dalam kereta dengan anak muka dah biru. Memang nampak lah. Kamilah Alfa untuk Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Kembali lagi bersama saya, Kapten Pertahanan Awam Rohaya Ridwan, hos anda bagi rancangan Wejangan Santai episod 35, sebuah rancangan bual bicara Akademi Latihan Pertahanan Awam Alfa yang akan merungkai segala persoalan anda. Jadi topik kita pada hari ini adalah pengenalan kepada choking. Jadi bersama saya pada hari ini saya perkenalkan Lieutenant Pertahanan Awam Maizura Suradi. Terima kasih Puan Maizura sebab sudi bertandang ke studio Wejangan Santai pada episod kali ini. Okey, terima kasih sebab Puan sihat? Alhamdulillah saya sihat. Okey. Jadi boleh kita berkenalan dulu dengan Puan? Boleh Puan perkenalkan diri? Saya Lieutenant Pertahanan Awam Maizura binti Suradi. Saya dah berkhidmat di APM tahun 2006. Maksudnya dah masuk 18 tahun lah tahun ni. Okey, lamalah. Nak pencen lah. Mendekati 20? Ya, betul. Wow. Okey, saya sebelum ni berkhidmat di Johor, di Selangor, di daerah Kelang, di daerah Kuala Selangor dan pernah memangku sebagai PAD. Senang kata banyaklah di segala pelosok dah pernah pergi. Di situ dah macam-macam dah saya alami, bertugas di tempat yang yang kurang risiko, yang berisiko. Sampailah tahun 2002 saya dipindahkan ke Alfa Bangi. 2022? Ya, betul. 2022. Kita masuk sekali? Ya, kita sama. 2022. Okey, masuk-masuk Puan diletakkan di bahagian mana tu? Saya masuk, saya lapor terus ke bahagian program paramedik lah. Paramedik. Okey, Puan di paramedik sebagai jurulatih lah? Okey, sebagai jurulatih. Di bahagian program paramedik. Okey. So hari ni Puan Mai, topik kita adalah choking. Boleh Puan terangkan sikit tak? Choking tu apa sebenarnya? Okey, choking ya. Okey, kita semua sedia maklum lah. Choking ni semua boleh terjadi kepada orang dewasa, pada kanak-kanak, kepada bayi. So ada beberapa peringkat. Okey, apa yang kita faham tentang apa itu choking, iaitu choking itu salah satu benda asing yang masuk tersekat di saluran pernafasan kita dan menyebabkan oksigen tak sampai ke paru-paru dan tak sampai ke otak. So seorang yang tercekik benda asing ni, suatu benda asing ni, dia akan mengalami kesukaran untuk bernafas. Dia susah bernafas. Dia susah bernafas. Jadi kita boleh tahulah kalau seseorang itu tercekik, dia ada pelbagai jenis tanda-tanda tercekik. Apa contoh tanda-tanda tu Puan? Okey, tanda kita boleh pastikan sekiranya kita ni sebagai anggota APM ataupun kita orang awam yang nampak seseorang tercekik, kita akan perasan dia akan first kali universal signs of choking, dia akan pegang dia punya leher dia. Itu maksudnya dia tercekik lah. Dengan wajah dia kebiruan, dengan dia tak boleh bernafas. Mungkin dia nampak tak selesa. Betul. Sekiranya dia makan, dia akan rasa macam dia terus pegang leher dia. Dia akan minta bantuan dengan cara dia memanggil ataupun muka dia akan berubah. Dia tak boleh nak, dia batuk dengan keadaan yang tak normal. Batuk yang orang tercekik lah. Kita akan nampak lah tanda-tanda tu. Okey, selalunya orang awam kita ni Puan, dia takut, dia mungkin tak ada ilmu, dia takut. Sebenarnya macam mana cara yang mudah untuk kita bantu orang choking ni? Okey, contoh kita orang awam yang tak ada ilmu kan. Sebenarnya kita sepatutnya memang patut didedahkan dengan teknik Heimlich Manoeuvre. Okey, teknik Heimlich Manoeuvre iaitu tekanan di bahagian abdomen tengah-tengah ni untuk mengeluarkan benda asing tu. Okey, contoh kita tak ada ilmu, tapi kita usaha dulu sebelum kita beri bantuan, kita kena hendaklah hubungi 999. Sementara ambulans sampai, kita boleh bantu dengan apa yang kita tahu. Teknik yang kita gunakan. Mungkin kalau dewasa dengan kanak-kanak di lain sikit. Betul. Tapi dia tekanan tu sama di bahagian abdomen, tapi cara kedudukan kita. Mungkin kanak-kanak tu rendah, dengan kita akan boleh dengan cara kita duduk. Kalau dewasa kita boleh dengan cara kita berdiri dengan membongkokkan badan mangsa.
just tepuk. Ya, Saya rasa betul. ibu bapa kan, terutama ibu. Seorang ibu ni memang dia kena ada ilmu choking ni. Betul. Betul tu Puan. Sebab sekarang ni kita di rumah kanak-kanak, baby semua kita nampak sekarang kita nampak baby tercekik kan. Baby kita tak ada ilmu. So apa yang kita perlu tindakan kita? Itu yang kita kena ada, at least belajar ilmu pertolongan cemas. So sepatutnya macam mana-mana badan kerajaan ke, NGO ke, kita akan sewajarnya buat kursus pertolongan cemas di sesuatu tempat. Contohnya di komuniti yang kecil ke, di mana-mana taman perumahan, di pejabat-pejabat. So kita didedahkan dengan teknik bantuan tercekik lah untuk baby. Contoh ilmu-ilmu pertahanan awam ni yang banyak berkolaborasi dengan APM tu siapa je Puan? Okey, sekarang ni kita banyak penerimaan untuk bagi talk ataupun kita bagi ceramah lah pasal ilmu pertahanan awam, pertolongan cemas ni pada badan-badan kerajaan lah. NGO ada jugalah, tapi lebih kepada jabatan-jabatan kerajaan. Contoh JKM, Kemas, KPM, pelbagai lagi agensi lah yang dia akan panggil kita. Kalau komuniti kampung-kampung? Itu kalau komuniti kampung setakat ni tak ada, memang tak ramai lah. Tapi memang kalau boleh kami syorkanlah macam susuri rumah yang ada anak kecil. So kalau dia ada komuniti kecil, contoh di taman-taman adakan program untuk pengenalan pasal keselamatan itu pertolongan cemas. Boleh panggil APM. Betul, boleh panggil APM. Tak kisahlah APM di pejabat daerah ke, ya, negeri ke, pejabat mungkin yang akademi terdekat sendirilah. Okay, boleh turun padang betul. bersama-sama di lapangan. Betul, sebab ilmu pertolongan cemas ni dia meluas. Bukan setakat choking, dia ada orang kata ada pasal kecederaan, cara-cara balutan, banyak lagi. Stop bleeding, macam-macam lagi. Sangat meluas. Okey, kembali kepada topik kita choking tadi. Sebenarnya orang yang berada dalam keadaan tercekik ini dia boleh bercakap ke Puan? Okey, kalau kita macam saya cakap tadi, kita choking ada dua. Ada dua peringkat, itu choking penuh dan choking separuh. Kalau choking penuh, dia memang tak boleh bercakap. Okey, dia akan tunjukkan reaksi dia, iaitu dia akan pegang dia punya leher lah. Tu universal side of choking dia lah. Dia akan tak boleh bercakap, dia akan batuk yang tak relevan. Dan muka dia akan pucat, kebiruan, nampak cemas. Betul, nampak cemas. Itu kalau choking penuh lah. Kalau separa? Kalau penuh dia oksigen tak sampai ke otak. Kalau kita lambat dalam beberapa minit, dia akan boleh collapse. Kalau choking penuh pula, dia masih boleh bercakap ataupun batuk. Separa? Sorry. Kalau choking separa. Choking separa dia masih boleh berinteraksi. Maksudnya interaksi tu tak bercakap dengan macam kita cakap normal lah. Maksudnya dia boleh batuk, dia boleh boleh dengar arahan. Dia kalau boleh bercakap, dia boleh bercakap. Sebab saluran pernafasan dia tak tutup habis. Dia choking separa. Okey. Jadi kita sebagai penyelamat kat luar ni, saya rasa yang paling penting jangan panik. Betul. Jangan panik. Kita nak selamatkan orang, kita jangan panik. Kalau kita panik, macam mana mangsa nak percaya kat kita? Betul. Kita kena yakinlah. Okey, ni mungkin untuk orang awam yang tak ada ilmu choking. Jadi kalau jumpa orang yang tengah tercekik ni dan dia sentiasa batuk, adakah dia kena minta orang tu untuk stop batuk atau bagaimana? Contoh kalau seseorang itu dia choking tapi dia boleh batuk. So kita just back slap, iaitu kita tepuk di bahagian belakang dan minta dia batuk dengan kuat lah. Batuk sehingga kalau boleh benda asing itu keluar, bagi dia keluar. Tapi kalau tak boleh, itu yang kita guna teknik Heimlich maneuver. Selagi kalau lagi dia boleh batuk, kita suruh dia batuk lah. Sebenarnya choking ni boleh menyebabkan kematian ke? Boleh. Ya, boleh. Sebab dia menyekat di saluran pernafasan kita. So oksigen tak masuk ke paru-paru dan tak terus sampai ke otak. Kita memang kena cepat. Ya, betul. Kita kena cepat, kita kena respon kita lah. Kita kena bagi pertolongan dengan cepat sementara kita nak tunggu ambulans sampai. Dalam keadaan di mana seorang orang awam itu dia tak confident untuk memberi bantuan awal, dia hanya call 999. Sementara nak tunggu ambulans sampai tu, dia cuma biarkan saja mangsa tu berada dalam keadaan choking. Adakah ini akan menyebabkan kematian ataupun boleh
mangsa tersebut masih boleh diselamatkan? Ya, jika kita tidak tangani dengan segera, kita tak boleh beri bantuan dengan segera, boleh menyebabkan kematian sebab kegagalan pernafasan dia. Okey, sebab dia tak boleh bernafas. So kita lambat dia berapa minit, 4 minit, boleh menyebabkan kematian. Itu kalau dia choking penuh lah. Sebab kita tak bagi bantuan. Macam mana kita nak, macam mana mangsa nak survive? Maksudnya kita pun orang awam tak semua tahu kan teknik choking tu. So apa yang kalau sekiranya ada yang tahu, at least kita buat teknik Heimlich maneuver, tekanan di perut tu lah, atau minta mangsa batuk, itu dah memadai, kita bagi bantuan sedikit. Ini maksudnya orang awam yang tidak tahu apa-apa, macam mana kita nak bagi bantuan choking. Okey. Sebenarnya apakah sebab-sebab boleh choking ni? Adakah sebab dimakan terlalu laju? Okey, banyak faktornya. Contoh kalau baby dia suka, baby kan suka mengutip. So benda-benda yang ditelan tu contoh benda yang keras. Jadi contoh benda asing yang keras. Lepas tu kita sebagai orang dewasa pun tak menafikan lah. Kadang ada juga tercekik. Banyak kita dengar berita kematian sebabkan tercekik kan. Sebab apa? Faktor satu ialah cara pemakanan kita. Sambil kita makan, kita bergelak, kita gelak ketawa, kita bersembang, kita bercakap. Kita tengah makan sedap-sedap, tiba-tiba kita ketawa dengan kawan. Okey, sambil sembang, sambil makan, sambil sembang, dah tercekik saluran. So kawan pun sebelah ingat dia gurau-gurau. Rupanya muka dah biru. So banyak faktor lah. Mungkin budak ni saya tengok mak bapak kat luar sana mungkin kena elakkan budak makan sambil berjalan, melompat terutamanya. Jangan bagi kena dalam Islam pun makan kena duduk. Kena duduk. Makan dengan tertib lah. Okey, sebab satu lagi faktor sekarang budak kanak-kanak lah suka fishball. Okey, ada kedai tu dia fishball tu besar. Okey, dia tak potong. So budak pun makan, dia tak tahu nak tak kunyah dengan betul. Tiba-tiba dia terus telan. Itu pun salah satu faktor juga. Pemakanannya lah. Kita sebagai ibu bapa kena tengoklah macam mana cara anak kita makan, walaupun kita tengok macam anak tu dah besar, tapi sebenarnya itu pun boleh menyebabkan tercekik juga. Puan sendiri pernah tak berhadapan dengan situasi kecemasan choking ni? Pengalaman saya pernah juga berhadapan dengan tengok satu family ni anak dia tercekik, tapi masa tu saya belum kerja APM lagi lah. Saya memang tak tahu teknik dia apa semua. Saya tengok dengan baby mungkin dalam 4 tahun 3 tahun dia makan fishball tu lah yang saya cakap. Tiba-tiba dia lari, dia makan sebelah saya, tapi family dia tiba angkat dia goncang-goncang. Saya cakap, kenapa? Rupanya mak dia cakap tercekik. Saya masa tu tak tahu lagi. Saya just tengok je lah apa saya perlu buat lah. Saya memang masa tu belum kerja APM. Saya tengok, alamak, kesiannya. Terus bapak dia, ayah dia bawa lari, terus masuk dalam kereta dengan anak muka dah biru. Memang nampak lah. Tapi dia memang muka dia selamat tak budak tu? Saya tak pasti. Allahuaklam. Allahuaklam. Sebab bapaknya, ayah terus bawa pergi. Mungkin ini salah satu pengalaman yang puan nampak depan mata yang menyebabkan puan nak masuk petanah awam. Betul. Pentingnya ilmu-ilmu petanah awam. Itulah, banyaklah kita boleh membantu bila kita dah tahu okey, rupanya macam ni teknik choking. Kenapa kita lepas ni kalau kita ada pengalaman, bukan pengalaman lah, maksudnya kita ada kita tengok mangsa tercekik, kita adalah ilmu sikit tu. Walaupun bukan saya boleh mungkin bukan diri sendiri. Bukan diri sendiri, tengok orang lain. Family terdekat lah senang kata kan. Apakah tips yang puan boleh berikan kepada penonton kita di luar sana, cara untuk mengelakkan berlakunya tercekik ni, mungkin dalam kalangan bayi ataupun kanak-kanak? Okey, kita sebagai ibu bapa kena alert lah dengan apa yang kita beri pada anak-anak kita makan. Terutamanya bayi lah, 1 tahun ke bawah. Dia orang bayi ni dia tak tahu apa risiko yang dia ambil. Contohnya dia makan tu, dia rasa dia masuk mulut, kalau tak boleh telan, dia rasa tak boleh gigit, dia terus telan. Okey, sebagai ibu bapa kita kena lah contoh kita nak bagi dia ayam, daging ke apa sajalah, benda-benda walaupun nampak lembut, tetapi benda tu bila kita telan dia still boleh tersangkut. So caranya kita boleh potong kecil-kecil, kita boleh blend. Kalau kita nak bagi baby tu pandai pegang sesuatu makanan tu, at least kita kena perhatikan. Jangan kita bagi, lepas tu kita biar. Jangan tinggalkan. Jangan tinggalkan. Sebab terutama baby ni kita kena tengok kalau dia senyap tiba-tiba tu kan, itu bahaya. Okey. Mungkin boleh puan tambah sikit tak, orang-orang yang tak ada ilmu Heimlich maneuver ni, apa dia boleh buat untuk membantu mangsa tercekik? Okey, kalau kita tak ada ilmu macam mana kita nak bantu dengan teknik Heimlich maneuver, okey, kita perlu first kali kita kena hubungi 999 segera. Okey, kita nampak dia dalam keadaan tercekik, kita call 999 dengan segeralah. Okey, sambil tu kita boleh tengok pastikan
mangsa dalam keadaan posisi tegak dan kita minta mangsa tu batuk. Okey, kita minta dia sentiasa batuk. Kita tak tahu teknik apa kita perlu buat, so kita minta dia batuk dengan kita tepuk di belakang. Ataupun kita minta kalau dia rasa mangsa tu boleh berkomunikasi ke, mangsa masih boleh bercakap, dia kata ada tersakit apa, kita minta dia batuk. Oh, kita bagi sokongan ya, betul. moral. Jangan kita biar. Jangan mangsa kita nampak muka mangsa dah biru tu, kita biar, kita call 999. Kita at least kita tunjuklah effort kita sebagai orang awam untuk bantu mangsa lah. Okey, seterusnya. Ini mungkin soalan kedua terakhir saya kepada Puan. Boleh tak kita guna alat bantuan seperti garfu ataupun sudu semasa berlakunya choking ni? Benda-benda alatan yang tajam kita tak boleh memang. Sebab contoh, tapi kalau macam untuk baby, kalau dia tersekat, kita ada penyepit yang bukan yang penyepit untuk kita keluarkan makanan tu. Kadang kita nampak benda tu tersekat. Tapi kita boleh tak tahu nampak. nak boleh. Ya, kita dah gunakan finger sweep tapi tak boleh. Okey, kita boleh pakai sepit, kita keluarkan. Tapi jangan gunakan benda yang tajam. Garfu, sudu memang pisau, tak boleh. jangan. Kan kecederaan lain pula yang ada. Jangan. Jangan. Okey, saya rasa kita dah pun berada di penghujung acara, tapi kita punya rancangan Wejangan Santai ni pun maksud dia adalah kita nak bagi nasihat secara santai. Jadi boleh tak Puan bagi nasihat kepada penonton-penonton kita di luar sana yang mungkin sangat berguna untuk mereka, terutama dalam topik choking ini? Saya menggesa pada semua di luar sana, terutamanya ibu bapa, supaya belajar ataupun ambil tahu berkaitan dengan ilmu choking. Sebab semua saya faham ada anak kecil. Okey, jadi ilmu tu pentinglah, at least sikit berkaitan dengan cara-cara bagaimana nak keluarkan benda asing yang tersekat dengan teknik Heimlich maneuver, back slap, chest thrust. Itu semua adalah dia punya bahagian-bahagian dia punya teknik-teknik dia. So saya sarankan kepada ibu bapa untuk sama-sama sekiranya ada peluang, pergi sama-sama belajar. Tak kira lah di mana-mana, sama ada panggil APM yang terdekat ataupun bila ada satu ceramah atau ceramah berkaitan dengan pertolongan cemas, datang. At least kita tahu benda ni penting. Bukan setakat choking saja, pertolongan cemas. Betul. Sekiranya berlaku kecederaan di rumah, apa tindakan kita perlu buat. Sebagai ibu bapa saya tahu mesti yang tak ada ilmu kita akan panik. Sementara kita panik tu, kita buat sambil kita contoh berlakunya pendarahan, kita boleh hentikan pendarahan. Tercekik kita boleh menggunakan teknik yang betul lah. Sementara kita nak bawa ke hospital ataupun ambulans sampai. Sebab kita yang kena jaga keluarga kita. Betul. Benda ni boleh mengancam nyawa. Okey. Kita dah pun berada di penghujung acara. Terima kasih Puan Maizura kerana sudi hadir ke studio kami. Jadi sebarang bentuk pertanyaan, idea ataupun cadangan boleh hantarkan melalui email kami di pro@civildefence.gov.my. Dan teruskan juga sokongan anda dengan like, komen, share dan subscribe semua media sosial Akademi Latihan Pertahanan Awam Bangi. Sekian daripada kami. Alfa memacu kecemerlangan. Kamilah Alfa untuk negara. Saya cakap laju. Faiz, kalau aku cakap terlalu laju, kau bagi tahu ini. What? Tiba selama. Macam ni jadinya. Saya. Nak kena duduk diam ke kena goyang-goyang? Tak boleh ni. Boleh. Goyang-goyang tak apa. Nama saya choking ni. Faiz zoom muka dia. Saya nak baca. Main tengok sana. Okey, Faiz jangan zoom dekat-dekat sangat. Menarik kan? Kena panggil lagi. Ya, dah berapa dah? Oh, ingatkan baru 10 minit. Kan? Best je kan? Jangan santai. Sebab kan? kita kena santai. Kita tak boleh terlalu formal. Ya, betul. Kamilah